Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Berita terkini Bomba Channel Khamis 23 September 2021 bersama saya Noaim Izzuddin. Kita mulakan berita pagi ini dengan statistik panggilan kecemasan harian. Sehingga jam 8 pagi tadi, Pusat Pengurusan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan sebanyak 540 panggilan kecemasan melibatkan 75 panggilan kebakaran, 177 panggilan penyelamatan dan 288 panggilan khidmat khas. Negeri Selangor mencatatkan jumlah panggilan kecemasan tertinggi iaitu sebanyak 115 jumlah panggilan keseluruhan. Manakala bagi statistik operasi COVID-19 pula, sehingga Rabu 22 September 2021, sebanyak 71,863 operasi COVID-19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang melibatkan 47,439 diinfeksi bangunan, 6,707 pemindahan mangsa, 225 pemeriksaan keselamatan kebakaran stesen kuarantin dan lain-lain premis, 8 operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR, 262 penugasan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, 1,458 operasi pengurusan jenazah dan 15,764 lain-lain tugas. Bagi operasi diinfeksi sehingga semalam, sejumlah 47,439 operasi dilaksanakan merangkumi 153 zon iaitu 145 zon merah, 5 zon jingga, 5 zon kuning, 2 zon hijau mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah PKD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Semalam sahaja, 201 operasi diinfeksi telah dilaksanakan meliputi 82 zon merah yang melibatkan 12 buah negeri iaitu Negeri Sembilan 1 operasi, Johor 21 operasi, Sarawak 32 operasi, Pahang 5 operasi, Sabah 27 operasi, Perak 20 operasi, Melaka 21 operasi, Kelantan 15 operasi, Pulau Pinang 21 operasi, Terengganu 6 operasi, Kedah 22 operasi, Perlis 2 operasi, serta 3 buah wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur 6 operasi, Putrajaya 1 operasi dan Labuan 1 operasi. Sehingga kini, operasi telah merangkumi 24,802 premis yang terdiri daripada 3,949 pusat perniagaan, 2,624 kawasan perumahan, 5,066 tempat awam, 404 pasaraya dan 8,968 bangunan kerajaan. 324 balai bomba, 316 pusat tahfiz, 862 premis PDRM dan 2,289 buah sekolah kerajaan. Seterusnya, kita beralih ke laporan insiden khidmat khas pokok tumbang. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor menerima panggilan kecemasan khidmat khas pokok tumbang melalui talian MERS 999 di alamat apartmen Seri Puri pada jam 2.49 pagi dan mengatur gerakan pasukan bomba ke lokasi. Menurut Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Andrew, anak lelaki Venggita Sami, terdapat sebatang pokok telah tumbang dan menghalang laluan keluar masuk apartmen tersebut, serta menghimpap 4 buah kenderaan yang berada di tempat letak kenderaan. Seterusnya, menggerakkan pasukan untuk memotong pokok tersebut dengan menggunakan 2 unit gergaji berantai dan mewujudkan laluan yang selesa dengan mengalihkan ke tempat yang selamat sehingga selesai sepenuhnya. Tindakan seterusnya diserahkan kepada pihak pengurusan apartmen dan Majlis Pemadaran Selayang MPS. Seterusnya, Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak telah menerima panggilan kecemasan melibatkan kemalangan motosikal melalui talian MERS 999 pada jam 12.04 pagi semalam. Pusat Gerakan Operasi telah mengarahkan Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar ke lokasi kejadian di alamat Jalan Taiping berhampiran stesen minyak Shell. Dalam kejadian tersebut, Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Sauki Afiq bin Muhammad Nor melaporkan kemalangan jalan raya melibatkan sebuah motosikal telah terbabas ke bahu jalan dan mangsa telah terperosok ke dalam longkang tepi jalan.
Mangsa telah disahkan maut oleh pegawai perubatan hospital serta tindakan pasukan bomba mengeluarkan dan membawa mangsa lalu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi tamat pada jam 12.35 pagi. Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi menerima panggilan kecemasan mangsa lemas melalui talian terus ke Balai Bomba 20 September 2021 yang lalu pada jam 10.47 malam. Beralamat di Jeti Madus, Air Putih, Kota Tinggi, Johor. Satu jentera LFRT, satu jentera EMRS, satu jentera utiliti hilap dan satu bot dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi dengan kekuatan keseluruhan seramai 11 orang anggota telah dihantar ke tempat kejadian. Komando operasi diketuai oleh penguasa bomba Al-Hasra bin Mohamed. Menurut komando operasi, setibanya pasukan keluaran operasi di tempat kejadian didapati berlaku terdapat dua mangsa disyaki lemas di lokasi. Jarak bot dari jeti dianggarkan 400 meter kedalaman 15 meter. Pasukan bertindak membuat surface searching dibantu 11 orang dari pasukan polis marin dan 7 orang dari pasukan PDRM. Operasi pencarian turut dibantu oleh unit PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor seramai 8 orang anggota. Penyelaman dilakukan pada 100 kaki radius dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Kejadian tersebut telah disedari oleh salah seorang pekerja korek pasir berhampiran lokasi mangsa dipercayai lemas selepas melihat kedua-dua mangsa sedang melakukan aktiviti memancing. Selama beberapa ketika, saksi terdengar jeritan meminta bantuan berhampiran bot mangsa dan kemudiannya kedua-dua mangsa hilang dari pandangan. Pada 22 September 2021, lebih kurang jam 7.10 pagi, mangsa pertama telah ditemui lebih kurang 5 km dari lokasi bot mangsa oleh nelayan tempatan. Manakala mangsa kedua pula telah dijumpai oleh nelayan tempatan lebih kurang jam 8.04 pagi pada jarak 200 meter dari lokasi bot mangsa. Kedua-dua mangsa telah diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke unit perubatan forensik Hospital Sultan Ismail untuk tindakan selanjutnya. Maklumat mangsa, Ramdan bin Sulaiman, lelaki 50 tahun, lemas. Amirul bin Abdul Malik, 53 tahun, lemas. Operasi ditamatkan pada jam 9.30 pagi. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang telah menerima panggilan kecemasan kebakaran lori tanker melalui MERS 999 pada jam 9.49 pagi di alamat kilometer 211.9 Gambang menghala ke Kuala Lumpur. Seterusnya mengatur gerakan Balai Bomba dan Penyelamat tamat ke lokasi. Menurut Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 KUP, Muhammad Kamaruzzaman bin Ali, kebakaran lori tanker melibatkan di bahagian enjin dan anggaran kebakaran 30% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan pasukan bomba membuat operasi pemadaman dengan menggunakan satu aliran hos reel air dari tangki pam jentera bomba. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Seterusnya kita beralih ke laporan kebakaran. Pusat Gerakan Operasi Negeri Johor menerima panggilan kecemasan kebakaran kedai melalui talian MERS 999 pada jam 10.19 malam. Beralamat di Holiday Plaza, Jalan Datuk Sulaiman, Johor Bahru. 2 jentera FRT dan 1 jentera EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Lakin dengan kekuatan keseluruhan seramai 17 orang anggota telah digerakkan ke tempat kejadian. Komando operasi diketuai oleh Pegawai Bomba Kanan 2 Nazaruddin bin Ahmad Zainuddin. Menurut Komando Operasi, setiba pasukan keluaran operasi di tempat kejadian didapati berlaku kebakaran kedai kecantikan dan pembersihan kuku di tingkat 1 keluasan 20 x 20 kaki persegi. Kebakaran telah memusnahkan 70% dari keseluruhan kedai. Pasukan bertindak memadam kebakaran menggunakan sala bantu mula bangunan dan alat memadam api untuk memadam kebakaran. Setelah memastikan keadaan selamat, jentera bertolak balik ke balai. Walau bagaimanapun, punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan.
Pusat Gerakan Operasi Negeri Pahang menerima panggilan kecemasan kebakaran boiler melalui talian MERS 999 pada jam 12.59 tengah hari di alamat kawasan perindustrian Termeloh. Balai Bomba dan Penyelamat Mentakap dan Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin telah diaturgerakkan ke lokasi dengan kekuatan 16 anggota lailan pangkat dan 2 jentera FRT. Komandan Operasi melaporkan berlaku kebakaran boiler dan anggaran kemusnahan akibat kebakaran lebih kurang 50% dan tidak melibatkan mangsa. Seterusnya, mendapati Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK seramai 6 anggota telah membuat operasi pemadaman dengan menggunakan 2 aliran hos rel 100 kaki, 2 nozzle dan 3 unit alat pemadam api jenis debu kering dan mengambil air dari pili bomba berhampiran. Pasukan bomba membuat kerja penyejukan di sekitar boiler tersebut dan memastikan tiada lagi punca-punca api. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Pusat Gerakan Operasi Negeri Terengganu menerima panggilan kecemasan lemas di alamat Muara Kuala Dungun, dan mengatur gerakan Balai Bomba dan Penyelamat Dungun, Balai Bomba dan Penyelamat Cukai, bantuan PPDA dan Balai Bomba dan Penyelamat Marang dengan kekuatan 16 anggota lailan pangkat. Menurut Komando Operasi, Penguasa Kanan Bomba 2 Azman bin Alias, Ketua Zon 2, mendapati 2 lelaki dewasa menaiki bot fiber 24 kaki telah dipukul ombak. Satu mangsa berjaya berenang ke darat manakala rakan beliau telah hilang. Mangsa yang selamat dikenali sebagai Muhammad bin Ibrahim. Mangsa yang hilang dikenali sebagai Muhammad Noor bin Mamat. Tindakan operasi membuat search and rescue dengan keanggotaan pasukan penyelamat seramai 44 anggota, kekuatan logistik, bot bomba 2, bot nelayan 15 dan jet ski 3, serta membuat pencarian dalam radius pencarian diperluaskan 5 km. Menurutnya lagi, pos kawalan bomba menerima panggilan daripada orang awam berkenaan mangsa telah dijumpai oleh bot pemancing yang berada di Pulau Kapas pada jarak 50 km dari tempat mangsa dipercayai jatuh. Pasukan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Marang telah digerakkan ke lokasi. Pasukan penyelamat diketuai oleh penolong kanan penguasa bomba Zul Bahari bin Sulong bergerak ke lokasi menggunakan bot pelancong. Mangsa dinaikkan di jeti Marang pada jam 4 petang kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pengencaman daripada ahli keluarga mangsa telah dibuat. Kemudian Komando Operasi Penguasa Kanan Bomba 2 Azman bin Alias melaporkan operasi ditamatkan pada jam 5 petang. Saudara, paparan berita itu tadi mengakhiri segmen berita terkini pada pagi ini. Sebelum berpisah, Bomba Channel duka cita ingin memaklumkan berita sedih bahawa pesara bomba Tuan Hamid bin Daud, dahulu bertugas sebagai Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pantai Kuala Lumpur yang bersara wajib akhir tahun 2020, telah meninggal dunia lebih kurang jam 9 malam tadi di Hospital Sedang selepas operasi ketiga masalah usus. Dimaklumkan juga jenazah telah dimandikan dan dikafankan di Hospital Sedang selepas subuh tadi. Kemudian jenazah akan disembayangkan di Balai Bomba dan Penyelamat Pantai pagi ini. Jenazah seterusnya akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Kubur Pantai Dalam pada pagi ini. Sama-sama kita mendoakan agar roh arwah ditempatkan di kalangan insan-insan yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kita jumpa lagi esok untuk lebih banyak berita berkaitan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sekian dahulu dari kami, amalkan norma baharu. Jaga jarak, jaga kebersihan. Kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua. Saya Noaimi Zudin, teruskan kesetiaan anda bersama Bomba Channel. Info keselamatan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.